Cuma secara berbalik pada politik tanah air, saya saya rasa rencamlah. Tak habis-habis lagi isu tentang langkah itu, langkah ini. Mula-mula dulu bulan Ogos, daripada bulan Ogos, September, kemudian dari bulan September, bulan Oktober, November, kemudian Disember. Malahan mereka menetapkan pada 18 Disember, kemudian tak jadi 18 Disember, naik pada 18 Januari. Kononnya akan berlaku peralihan. Dan saya difahamkan ada pula lagi satu saya, 18 juga, iaitu 18 Rejab. Astaghfirullahalazim. Kita dah masuk mengatasi 18 bulan, kona pula lagi 18 Rejab. Itulah keadaan saya. Mereka berusaha untuk memecahkan perpaduan, mewujudkan sengketa di kalangan pimpinan negara saya. Sebab itu saya melihat bagaimana serangan semakin hebat, semakin kencang dilakukan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beserta dengan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri. Dan mereka menyatakan kabarnya untuk saat seminggu dua ini tumpuan harus diberikan kepada Datuk Syed. Kerana menurut mereka, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh ditumbangkan, namun jawatan Perdana Menteri itu tak kekal selagi Presiden UMNO itu dipegang oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya, mereka melihat dari perkembangan masa lepas, 3 orang Perdana Menteri tumbang. Jadi mereka kata apa cara pun Datuk Seri Zahid mesti ditumbangkan terlebih dahulu. Sebab itu mereka menyangkakan 18 Rejab. Lepas bulan 18 Rejab apa pula lagi saya? Mungkinlah 18 Syakban. Lepas 18 Syakban, 18 Ramadan. Itu ceritanya. Tak ada lain saja. Ratibnya untuk menjatuhkan kedua-dua pimpinan ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya rasa keadaan gini sampai bila? Kita mesti move on saja. Kita mesti maju ke depan. Kita harus memperbaiki ekonomi rakyat, ekonomi warga. Sebab itu saya mengharapkan agar warga UMNO, kali ini kalau orang datang nak mengganggu, wajiblah warga UMNO itu mempertahankan institusi presiden yang merupakan tiang seri parti. Saya jangan lupa, institusi presiden ibarat pucuk yang berada tinggi di atas. Memang saya selalu berbual dengan Datuk Seri Zahid. Dia mengatakan lagi tinggi berada di pucuk, lagi kencang angin yang bertiup. Tapi memegang kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengharapkan betul pucuk tinggi melangit, tapi jangan lupa akar membumi itu mesti diperkukuhkan. Sebab itu beliau mahu warga UMNO turun ke gelanggang, bercerita, menerangkan pada rakyat tentang dasar-dasar yang cuba dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Madani. Sekarang ni dah lengkap saya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri 2, saudara ini daripada Sarawak saudara. Jadi dah lengkap. Nak apa lagi? Saudara Faizal Yusof pun melaksanakan tugas dengan baik, menyantuni setiap aspek di Sarawak dan di Sabah saudara. Sebab itu sekarang ni strategi mereka adalah mahu melemahkan Tiang Seri. Itu strategi mereka. Jadi warga UMNO harus berhati-hati. Mereka sedang berusaha untuk melemahkan Tiang Seri, terutama Presiden UMNO yang menjadi kepala perangnya. Kalaulah Tiang Seri itu lemah dan goyah, maka senanglah mereka meruntuhkan parti. Dulu saudara mereka serang Datuk Seri Najib. Cuma sekarang ni mereka menyerang habis-habisan. Datuk Seri Zahid masih belum ada lagi sinar kejayaan untuk mereka. Walaupun saat ini saya melihat sepatutnya bulan Rejab ini bulan yang tak boleh bergaduh, tapi mereka masih lagi mencetuskan pembalahan macam-macam. Jadi sebab itu warga UMNO sewajarnya berusahalah. Hari ini saya difahamkan Datuk Zahid turun ke gelanggang, berjumpa dengan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi di Sepang. Alhamdulillah, saya yakin tentulah warga UMNO di bahagian Sepang dapat mengetahui situasi sebenar. Ya, kita harus memukakan tentang harapan baru. Secara rakyat mahukah harapan baru? Kita tak boleh berterusan berada dalam pemikiran yang lama. Jadi apa yang dilakukan oleh pimpinan sebelah sana tak payah nak kita bercakap. Tak payah nak kita omong-omongkan. Sebab sekarang ini pun kita tahu, buka saja parlimen pada 24 Februari nanti, 8 orang ahli parlimen dari Parti Pembangkang juga akan melompat
Mereka tak melompat parti tapi akan memberikan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu realiti saya. Saudara Nurliza, Saudara Awang Zah, itu juga dapur ibu. Rabudin Pasarat tinggi di pucuk. Ingat sukar untuk disekah. Tapi mereka mematahkan. Ya, Saudara Benyamin, jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Saya juga je, Sarudin Ismail, Benyadin. Jangan kita bergaduh sama kita. Ini bulan-bulan yang diharamkan untuk berbalah bergaduh, saya. Bulan-bulan yang sepatutnya kita menyantuni ukhuwah perpaduan. Saudara. Eddie Tahir ke? Mana ni? Penentang Dr. Seri Najib. Tak masuk ke? Saya melihat, saudara, dalam keadaan begini, banyak orang cuba mewujudkan macam-macam isu. Lebih-lebih lagi tentang kedudukan Datuk Seri Najib yang sedang menanti mesyuarat Lembaga Pengampunan. Dia sepatutnya diadakan pada 19 bulan lalu. Tapi ditangguhkan. Saya yakin mungkinlah, berkemungkinan ada sinar. Tunggu, sabarlah. Tapi cuma janganlah kita mendahului segala-galanya. Kadang-kadang saya melihat apa yang mereka lontarkan, kenyataan, kata-kata, seolah-olah mendahului. Kena ingat, Lembaga Pengampunan itu pengusinya yang Tuan Agong. Jadi saya haraplah warga UMNO bertenang, berdoa pada Allah SWT. Kalau anda betul-betul sayang, kasih pada Najib, tunggu dengan tertib. Jangan berbalah sama sendiri saya. Jadi sebenar-benar saudara, kadang-kadang dalam keadaan begini saya perlu menjelaskan. Saya nak jelaskan jugalah, bila kita bercakap, tak habis-habis lagi kita bergaduh. Sebenar-benarnya saudara, kita kena ingat. Saya hanya melakarkan apa sedikit catatan sejarah. Semalam pun saya dah cakap. Iaitu bagaimana perpecahan orang Melayu ini, kita berbalah sama sendiri, akhirnya warga asing, orang lain yang mengaut keuntungan. Kita bergaduh dari dulu lagi saudara. Daripada zaman Tengku Abdul Rahman, kemudian bergaduh lagi zaman Hussein On. Yang tak sempat bergaduh zaman Tun Razak. Sebab almarhum Tun Razak tak lama berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Kemudian zaman Pak Lah, itu juga zaman Datuk Seri Najib. Dan bila dia sendiri menjadi Perdana Menteri, memanglah tak ramai orang nak bergaduh dengan dia. Sebab tetapi masalahnya cara pemerintahnya bagaimana? Cara pemerintahnya ialah pecah dan perintah, divide and rule. Begitu juga kalau kita melihat sejarah. Saya nak bagi tahu saja supaya teman-teman kita dalam Pakatan Perikatan Nasional, jangan lupa siapa yang menuturkan kata-kata PAS Parti Sesat. Saudara. Dan siapa yang berusaha untuk membubarkan PAS. Semua ini ada sejarahnya. Cuma saya heran kenapa. Dalam hanya untuk melampiaskan amarah mereka terhadap Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, maka semua itu mereka lupakan, mereka boleh bersekongkol. Saya ingat 2-3 malam dulu saya dah bagi tahu. Sebab agendanya masih belum selesai. Agenda mereka masih belum selesai, saudara. Sebab itu saya katakan tadi, selepas saja tak ada lagi 18 bulan Januari, sekarang ni direka cipta rekayasanya kepada 18 bulan Rejab pula. Lepas langkah Sheraton, langkah London, langkah Dubai, tiba-tiba muncul pula langkah, mula-mula sebut langkah Coket, tiba-tiba langkah Seremban pula dah. Jadi tak habis-habis kita bergaduh. Ini yang saya hairan, kenapa kita masih lagi mau mewujudkan perbalahan sama kita. Cukup-cukuplah. Nak katakan ke bawah duli yang oleh tuanku, si Paduka Baginda Pertuan Agong, tidak memikirkan soal rakyat, baginda dah memanggil pun. Dah panggil pun dua parti terbesar tu untuk menyatukan antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Siapa yang menolak? Yang ini perlu diingat saya nak tanamkan dalam fikiran anda bahawa dengan keangkuhan Perikatan Nasional tidak mau menerima. Jadi artinya mereka tidak mahu untuk berbaik, tidak mahu untuk menyatukan. Tapi kalau dengar cakapnya, demi Melayu, martabat Melayu, Melayu terancam, ada kesempatan
untuk dua parti Melayu ini, itu PAS dengan PBM, bersama dengan Perikatan Pakatan Harapan, mereka dengan angkuhnya menolak. Sekarang ni mungkin menyesal, tapi masih lagi mau menggugurkan. Kalau ikut dari segi keputusan demokrasi, bahawa antara UMNO dengan Pakatan Harapan sudah cukup membentuk kerajaan. Kemudian datang daripada parti-parti daripada Sabah dan Sarawak. Sebab itu, apa dinyatakan oleh Premier Abang Johari, dia kata kami bukan paloi. Siapa yang paloi sekarang ni? Ya saudara. Ini tengok saudara. Apabila isunya, kalau sokong Anwar Ibrahim, artinya beri peluang pada DAP. Tang mana beri peluang, saya pun tak faham. DAP itu dijadikan sebagai kambing hitam, sebagai target. Sedangkan mereka dulu pun baik dengan DAP. Kenapa perkara itu tidak disantuni? Persoalan itu perlu dijawab oleh mereka. Tapi kita kadang-kadang boleh mudah. Jadi sebab itu, Datuk Seri Zahid Hamidi berkali-kali beliau berlapang dada, bertemu, berusaha untuk menyantunkan. Siapa yang berusaha mewujudkan muafakat nasional? Di situ kita dapat melihat. Saya bukan nak membodek saudara, murninya jiwa hati nurani Datuk Seri Zahid untuk melihat penyatuan bangsa kita. Diwujudkan muafakat nasional. Tapi sampai bila? Akhirnya siapa pula yang memecah belahkan? Dah dalam keadaan begitu, bila ada pilihan raya, semua orang tak boleh nak tubuh kerajaan. Saya minta maaf saudara, saya terpaksa mengulang cerita ini supaya orang faham. Agar kita tidak mudah terperangkap dengan acuan politik mereka saudara. Saudara, saya berkali-kali saya katakan, dalam keadaan sekarang, sebenar-benarnya, mereka sekarang ni ada kesalahan. Menyesal kerana tidak mahu menyantuni. Tapi nak buat sekarang macam mana? Orang kata dah terlajak. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, padahlah jawabnya. Itu keadaannya. Datuk Zahid berkali-kali menyatakan kepada saya bahawa dia tak ada masalah. Sentiasa berlapang dada. Malahan dalam keluarga UMNO pun, bila dia melihat ada berlakunya unsur-unsur perpecahan, diusahakan untuk menyantuni. Tapi mereka masih berdegil. Masih lagi mau mewujudkan perpecahan. Cuma sejak akhir-akhir ni, dalaman UMNO nampaknya ada kelegaan. Saudara, ada kelegaan.